Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Cikgu Safwan dan kita akan teruskan bincang tambah tolak pecahan matematik tahun 4 uji diri muka surat 82 soalan C dan juga soalan D. Jadi saya nak murid-murid beri perhatian yang lebih untuk soalan C kerana dia sedikit sukar berbanding dengan soalan-soalan lain ya. Jadi kalau dah bersedia, jom kita mulakan. Baik, di sebelah kanan saya ada buat sedikit catatan untuk membantu murid-murid orang kata hafal step lah apa yang perlu dilakukan. Pertama sekali kita akan semak dahulu penyebut bagi ketiga-tiga pecahan ini. Adakah dia sama ataupun tak sama penyebut. Jadi bila awak perhatikan di sini untuk soalan C 5/1/4 1/2/3 tambah 1/2 pecahan dia, penyebut dia tak sama, jadi kita perlu samakan penyebut. Buatlah sifir. Okey. Sifir 4, sifir 3, sifir 2. Sebenarnya kadang-kadang kita tak boleh nak ikut step sangat Ada yang perlu kita selesaikan dahulu, ada yang kita boleh buat samakan penyebut sekaligus. Kalau murid-murid dah buat latihan yang sebelum ini, awak boleh nampak macam mana cara jalan kerja cikgu ada sedikit berbeza bergantung kepada soalan. Jadi awak kena banyakkan buat latihan, banyakkan hafal sifir supaya dapat memudahkan awak untuk samakan penyebut. Okey, jom kita mulakan. Okey, garis. Banyak komen dekat YouTube cikgu dapat hari ni. Tu yang dia keluar notification tu. Okey, kita buat sifir 4 ke bawah. 4, 8, 12. Okey, cikgu stop dekat situ sebab saya tahu penyebut dia akan jadi per dengan 12. Okey. So kalau awak tak tahu, awak boleh buat lagi, sambung lagi sampai ke bawah. Okey, kita buat sifir 3. Okey, contohlah saya buat lebih sikit Baik. Boleh berhenti. Kalau awak tak jumpa nombor yang sama, awak boleh buat lagi, sambung buat lagi sampai ke bawah. Okey, sifir 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nampak tak? Cikgu dah tahu dah. Kalau samakan penyebut akan dapat 12. Jadi, saya suka tanda-tandakan ni. Okey. Sebab senang nak rujuk. Boleh So maksud dia, apa maksud dia ni 12? Maksud dia ketiga-tiga penyebut ni akan jadi 12. Macam mana nak jadikan 12? Awak kena buat operasi darab lah. Darab. Okey, darab. Okey, darab. Nak darab dengan berapa? Awak akan rujuk pada jadual sifir yang awak buat ni. Sekarang ni awak tak tahu nak darab berapa. Untuk murid yang tak tahu, dia tak tahu nak darab dengan berapa. Kalau murid yang dah tahu, tak ada masalah, alhamdulillah. Kalau yang tak tahu, awak rujuk balik sifir yang awak dah buat. Okey, 1, 2, 3. Nampak tak? Maksud dia darab dengan 3, darab dengan 3. Kita beralih pula pada penyebut per 3. Nak darab dengan berapa jadi 12? Awak kiralah 1, 2, 3, 4. Maksud dia kita akan darab dengan 4, darab dengan 4. Dan yang seterusnya, per dengan 2, kita nak darab dengan berapa jadi 12? Kita akan kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, darab dengan 6, darab dengan 6. Pengangka pun darab dengan 6, penyebut pun darab. Thank you. Penyebut juga darab dengan 6. Okey. Yang tu jam laptop cikgu, memang dia akan bagi tahu pukul berapa. Jangan terkejut. Baiklah, kita teruskan. So awak dah samakan penyebut, saya akan salin balik. Okey. Bila awak selalu buat latihan, awak akan rasa cepat. Okey, bagi yang baru nak faham, baru nak orang kata nak menguasai, jangan rasa lambat, rasa segan, rasa malas. Tolong banyak-banyak kalau berdoa di bulan-bulan Ramadan ni supaya awak diberi kekuatan. Okey. Kepada yang beragama Islam, kita doa-doalah pada bulan Ramadan ni.
Okey, cek dulu betul tak? 1 darab 3, 3. Okey, yang penyebut dia akan jadi per 12. 2 darab 4, 8. 1 darab 6, 6. Okey, betul. Saya teruskan. Okey, yang seterusnya saya akan selesaikan 2 ni dahulu. Kita akan buat dalam bentuk lazim. Yang ini ada nombor bercampur. Cuba awak tengok. Ada nombor bulat dan juga ada pecahan. Jadi cikgu galakkan kamu buat garisan untuk asingkanlah antara nombor bulat dengan nombor pecahan wajar. Okey, 3 per 12 sebab ada pasangan, kita boleh tulis di sebelah dia 5 dan juga 3 per 12, kemudian tolak dengan 1, 8 per 12. Okey, kenapa buat bentuk lazim? Sebab bentuk lazim ni dapat menyelamatkan kamu daripada buat kesilapan. Baiklah. Okey, kita akan tolak di ruangan yang ada nombor pecahan dahulu. Kita tengok di sini, kena cek dulu pengangka dia boleh tolak ataupun tidak. Untuk soalan ini kita tak boleh tolak. Sebab apa? Sebab 3 per 12 awak tak boleh nak tolak dengan 8 per 12. Jadi awak kena pindahkan 1, jadi 5 tolak 1 tinggal 4, dan awak pindahkan 1 ke tempat pecahan. Tapi tak boleh tulis 1 sebab 1 ni nombor bulat. Awak kena tukar jadi pecahan. Macam mana nak tukar jadi pecahan? Awak rujuk di sini, awak rujuk penyebut dia. Kalau penyebut dia per 12, awak buat 12 per dengan 12. Maksud dia nilai dia sama. Okey, 12 per 12 ni sama je nilai dia dengan 1. Okey, boleh So, yang seterusnya awak jangan lupa pula. Allah, kenapa ni? Cikgu padam dulu. Kita buat bagi cantik-cantik supaya awak dapat faham. Okey. Kemudian jangan lupa di sini ada pecahan. Pecahan tu 3 per 12. Awak kena gabungkan, awak kena tambah. 12 per 12 tambah 3 per 12, awak akan dapat 15 per 12. Okey, kemudian barulah kita boleh buat operasi tolak. Okey, 15 tolak 8 awak dapat 7. Jangan lupa per dengan 12. Kemudian kita akan selesaikan pada nombor bulat ni, ruangan nombor bulat. Jadi 4 tolak 1 sama dengan 3. Okey, jawapan dia 7 per 12. Dan jangan lupa kita ada lagi satu pecahan. Okey, kita kena tambah balik. Jangan silap pula. Ramai yang selalu buat silap ni. Buat silap apa? Dah nampak dekat sini tolak, nanti dia tolak lagi. Okey, tengok balik soalan. 7 per 12. Jangan cepat-cepat nak buat, nak siap. Okey, tambah dengan 6 per 12. Gariskan. Baiklah. Untuk tambah tak ada masalah, kita boleh tambah terus. Dengan syarat penyebut dia sama. Okey, 7 tambah 6 sama dengan 13 per dengan 12. Okey, kemudian 3 tak ada tambah apa-apa, tulis balik 3. Dan tolong cek. Untuk soalan ini nampak tak pecahan dia pecahan tak wajar. Okey, pecahan ini pecahan tak wajar. Jadi awak perlu tukar jadi nombor bercampur. Macam mana nak tukar jadi nombor bercampur? Ada banyak kaedah dalam video cikgu sebelum ni. Saya dah tunjuk dah kaedah kereta api lah, kaedah macam tu lah, macam ni. Tapi dalam video ini saya tunjuk bahagilah. 13 bahagi dengan 12. 1 darab 12 sama dengan 12. Awak boleh tolak terus macam ni. 13 tolak 12 sama dengan 1. Macam mana nak baca jawapan? Kita baca dari atas ke bawah ikut arah jam. Naik balik. Allah. Okey. So awak akan dapat jawapan. Okey, awak akan dapat satu pecahan nombor bercampur. Nombor bercampur kat sini 1 dengan 1 per 12. Yang ni awak jangan tambah pula sebab awak dah tukar jadi nombor bercampur. Okey, kemudian awak tulis jawapan dia. 1 per 12. 3 tambah 1, 4. Okey, jadi jawapan dia 4, 1 per
12. Baiklah, boleh nampak tak banyak juga step ni untuk soalan C. Soalan C je yang paling banyak step. Okey, kita akan beralih pula pada soalan D. Okey, kalau cikgu laju, awak boleh mainkan balik video ni. Tengok balik. Kalau awak nak buat sama-sama pun boleh. Kalau awak nak tengok dulu, jawab soalan kemudian pun boleh, tak ada masalah. So, 1/6 tambah 4. Kemudian tolak 2 1/3. Kenapalah pen cikgu ni macam nak habis dakwat ni. Okey, tolak dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tengok dia tak nak keluar. Baru cantik nombor 2. 2 1/3. Okey. Tengok betul-betul operasi, jangan salah salin soalan. Untuk soalan D ni mudah sahaja. Okey, macam mana saya nak buat? Saya nak selesaikan yang ni dulu. Nampak tak? 1/6 tambah 1/4. Kalau tambah tak jadi masalah. Bila nombor bulat tolak nombor bercampur tu awak kena berhati-hati. So yang ni kita boleh je tulis terus macam ni. Boleh je tulis terus 4 1/6. Okey. Tolak dengan 2 1/3. Tengok merajuk lagi pen saya ni. Ya Allah. Okey. Sama dengan berapa? Okey. Sama juga step dia bila awak nak melakukan operasi tambah atau tolak. Kita akan cek dahulu penyebut dia sama ataupun tidak. Untuk soalan ini penyebut dia tak sama. Jadi kamu perlu samakan penyebut. 6 dengan 3. Kalau awak dah tahu, awak akan rasa mudah. Kalau awak dah menguasai sifir, awak akan rasa mudah sangat untuk samakan penyebut. Jadi senang je, saya akan darab dengan 2. Sebab bila saya darab dengan 2, saya akan dapat 6. Okey. So, saya akan tulis jawapan di bawah. 4. Okey, 1/6. La haula wala quwata illa billah. Merajuk pen ni dengan cikgu. Okey. Tolak dengan 2. Okey, 1 darab 2, 2. 3 darab 2 sama dengan 6. Okey, nampak tak? Kan, penyebut dia dah sama. Tak ada masalah lah. Kemudian, apa yang perlu awak lakukan, kita buatlah dalam bentuk lazim. Senang je. 4. Jangan lupa buat garisan untuk pisahkan nombor bulat dan juga pecahan. 4. Ada pasangan dia 1/6. Tolak dengan 2. Dan pasangan dia 2/6. Okey, boleh setakat itu. Baik, kita akan buat garisan dan tolak. Okey, bila nak tolak, cek dulu pengangka. Cukup ke tak cukup? Okey, untuk tolak. Kalau untuk tambah tak ada masalah. Untuk soalan ini tak cukup. Kalau tak cukup, kita pindahkan. Excuse me. Pindahkan 1. Okey, 1 ni tak boleh tulis macam ni. Mesti tulis dalam bentuk pecahan. Okey, nak tukar jadi pecahan macam mana? Tengok je penyebut dekat bawah ni. Okey, kalau per 6, 1 ini akan jadi 6/6. Dan jangan lupa ada pecahan dekat sini, awak kena tambah. Bila awak tambah 1/6 dengan 6/6, awak akan dapat 7/6. Okey, kita lakukan operasi tolak. 7 tolak 2/6, awak dapat 5/6. Okey, kemudian nombor bulat 3 tolak 2 sama dengan 1. Jadi jawapan dia 1/5/6. Jangan lupa sama ada dia pecahan tak wajar ataupun boleh dipermudahkan. Jadi untuk soalan ini kita tak boleh permudahkan. Okey, kita berhenti dulu untuk soalan C dan D. Dan saya akan sambung dalam video yang lain untuk soalan E dan F. Jangan lupa subscribe, tekan button loceng supaya kamu dapat update
video-video terbaru daripada cikgu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.